Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi dapat jumpa kita bersama-sama dalam berkongsi ilmu mengenai tajuk dalam memilih sahabat. Okey, apa itu teman? Teman yang paling baik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kamu teringat akan Allah, mendengar kata-katanya, menambahkan ilmu agama, melihat gerak-gerinya, teringat mati. Dalam Islam, faktor memilih kawan amat dititik beratkan. Hubungan persahabatan adalah hubungan yang sangat mulia kerana kawan atau sahabat berperanan dalam membentuk personaliti individu. Ada kawan yang sanggup bersusah payah dan berkongsi duka bersama kita, dan tidak kurang juga ada yang nampak muka semasa senang dan hanya sanggup berkongsi kegembiraan sahaja. Ada satu hadis daripada Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, sahabat yang soleh umpama penjual minyak wangi. Jikalau kita tidak membeli dengannya, kita tetap dapat menghidu bau wanginya. Sedangkan sahabat yang jahat pula umpama tukang besi. Walaupun tidak terkena percikan api, namun kita tetap berasa pahang panas dan bau busuk daripada dirinya. Ada satu kisah mengenai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni merupakan sahabat sejati Rasulullah SAW, sama ada ketika susah ataupun senang. Dan pada waktu itu berlaku peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, yang membuktikan kesetiaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah SAW ni. Dan pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia berjalan sekejap ke belakang, sekejap ke depan. Jadi Rasulullah pun jadi hairanlah dengan tingkah laku Sayyidina Abu Bakar ni. Jadi Rasulullah pun bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, mengapa kamu berjalan sekejap di hadapan dan sekejap ke belakang? Jadi Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, aku berjalan di depan kamu bagi memastikan jalan ini selamat, dan aku berjalan di belakang kamu bagi menjaga keselamatan daripada serangan musuh yang mengejar. Kemudian dekat sini kita nampaklah bahawa kesetiaan Sayyidina Abu Bakar yang mana sangatlah setia dan sanggup korbankan nyawanya. Jadi dia menjaga Rasulullah dari arah depan dan arah belakang juga. Kemudian kita dapat lihat lagi bukti kesetiaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, mana peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi ketika waktu tu Rasulullah SAW menerima kritikan yang hebat daripada penduduk Mekah yang tidak mempercayai kisah di mana Rasulullah SAW menceritakan keadaan baginda diisrakan dari Masjidil Haram, Arab Saudi hingga ke Masjidil Aqsa. Dan kemudian baginda dimikrajkan menembusi langit ketujuh. Jadi orang-orang Mekah manggil Rasulullah ni sebagai penipu sebab diorang kata Rasulullah ni gila. Macam bohonglah cerita yang Rasulullah sampaikan tu. Diorang tak percaya dekat baginda Rasulullah. Diorang kata mustahillah Rasulullah ni mampu bergerak dari Arab Saudi ke Palestin yang jauhnya beribu-ribu batu, dan dalam masa satu malam je boleh sampaikan. Jadi dan lagi hairankan lagi, macam mana Rasulullah mampu naik ke langit yang dianggap aneh waktu tu. Jadi waktu tu Sayyidina Abu Bakar pun merupakan orang pertama yang percaya dan mengakui peristiwa tersebut yang berlaku pada Rasulullah. Tanpa ragu-ragu, Sayyidina Abu Bakar pun membenarkan semua apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Oleh itu, sebabkan peristiwa itulah, jadi Rasulullah SAW menggelar Sayyidina Abu Bakar sebagai dengan gelaran As-Siddiq, iaitu yang membenarkan. Jadi kita kat sini kita nampak, kita dapat lihat hebatnya perilaku dan akhlak Sayyidina Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW. Suka untuk saya mengambil pandangan daripada Imam Al-Ghazali yang mencirikan beberapa kriteria-kriteria sahabat sejati. Yang pertama, jikalau kamu melakukan kebaikan kepadanya, dia pasti melindungi kamu. Dan kemudian jikalau dia melihat keaiban kamu, dia pasti akan menutup keaiban kamu juga. Jikalau kamu minta bantuan daripadanya,
dia pasti akan mengusahakannya. Jikalau kamu menghulurkan kebajikan, dia pasti menerima dan menghargainya. Jikalau kamu berdua berselisihan faham, dia pasti mengalah dan mengutamakan persahabatan. Jadi dekat sini kita nampak seorang sahabat sejati, dia akan ada, selalu ada, akan tolong. Dia tidak akan menolak apa yang diminta oleh sahabatnya. Dan bahkan dia akan bantu apa yang selagi termampu. Akhir kata daripada saya, jikalau kita nak mencari sahabat sejati, kita perlulah cari dan ciri-ciri kriteria yang ada. Cukup tak 5 kriteria tu? Ada tak pada seseorang yang kita kenal dan rapat? Kemudian kita perhatikan, kita kawan dengan dia, kita perhatikan dia macam mana. Sebab kalau kita dah jumpa dah sahabat sejati, harap kita dapat untuk jaga dan pelihara ikatan tu sampai ke akhirnya. Semoga kita semua dapat memiliki sahabat sejati di dunia dan di akhirat.